Bismillahirrahmanirrahim. Apabila kita membincangkan tentang pemerintahan di zaman Khalifah Umar Al-Khattab, kita boleh gambarkan tentang kehebatan, tentang kepimpinan, tentang kasih sayang, tentang integriti, keadilan, ketegasan, kezuhudan, cakna dia pada rakyat semasa pemerintahannya. Jadi apabila kita sebut tentang pemimpin dan kepimpinan, dia sebenarnya ada kaitan rapat dengan rakyat. Dia fikir masalah dan derita yang ada pada rakyat. Dia tolak ke tepi kepentingan peribadi dan kelompoknya. Wa kana Umar afifan mutaraffi'an an amwalil muslimin. Maknanya seorang yang ada maruah, ada integriti. Dia tidak pernah mata, Kelantan panggil. Tidak terliur dengan harta rakyat, harta negara. Dan ini yang ditunjukkan oleh Sayyidina Umar sepanjang pemerintahan dia lebih kurang 10 tahun. Dan kita boleh tengok macam mana contohnya dia selesaikan isu negara, khususnya ada dua isu besar dalam tahun 18 Hijrah lebih kurang, apabila berlakunya wabak ta'un amwas kita panggil, dan tahun itu juga berlaku tahun kemarau yang teruk di Madinah dan sekitarnya, dipanggil Am Ar-Ramadah, yang menyebabkan ramai juga yang meninggal selain daripada kesan daripada ta'un. Hatta binatang-binatang pun digambarkan macam mana binatang buah pun mari ke kampung-kampung mencari makanan. Dan Ibnu Katsir menggambarkan kehidupan masyarakat Madinah pada masa itu dalam keadaan malam yang sepi. Tidak ada, kita panggil tawa hilai bersama keluarga pada masa itu. Dan kita tengok antara strategi yang berkesan, yang menggambarkan keprihatinan dan integritinya Sayyidina Umar dalam tangani isu ni. Kita tak nafilah antara benda yang dia buat, antaranya sentiasa berdoa kepada Allah SWT, dan dia mengarahkan kibar as-sahabah, sahabat-sahabat yang ada dengan dia sentiasa juga berdoa kepada Allah, dan sehingga dia tawassul pada masa itulah dengan Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Dan dia sendiri acap kali, hampir setiap malam dia berdoa kepada Allah, menggambarkan usaha yang pelbagai, dan dia sebagai makhluk seolahnya tidak ada dah cara lain melainkan pertolongan daripada Allah SWT. Dalam masa yang sama, selain pada berdoa, dia juga sebagai pemimpin, dia tunjuk contoh terbaik pada diri dia untuk tatapan rakyat. Macam mana dia tunjuk qudwah hasanah. Dia tunjuk macam mana dia bersama dengan rakyat. Kalau makan contohnya, dia makan makanan yang dimakan oleh rakyat biasa. Dia tidak makan makanan yang lebih daripada makanan rakyat pada masa itu, untuk dalam tempoh lebih kurang 9 bulan. Sehingga sebahagian para sahabat bagi tahu Sayyidina Umar ni telah berubah dia punya warna dia. Warna kulit dia menggambarkan dia kuruh dan kesungguhan dia pada masa itu untuk tangani isu kemiskinan. Dia tidak makan makanan yang sedap, makanan yang bermewah dalam tempoh 9 bulan lebih kurang. Dalam tempoh berlakunya pada tahun penderitaan itu. Dan dalam masa sama, kita tengok macam mana dia diarahkan, kalau kita sekarang ni kat seluruh kementerian dan agensi kerajaan, untuk sama-sama antaranya mewujudkan satu kawasan di Madinah untuk menampung kebanjiran. Orang-orang yang lapar, orang yang tak ada makanan pada masa tu, sekitar Madinah ni semua mari ke Madinah, jadi seolah mari ke bandar. Sehingga riwayat kata sampai mencecah 50-60 ribu orang mari. Jadi macam mana nak tangani ini? Sayyidina Umar minta kerjasama jaringan seluruh kementerian pada masa itu.
hak berkait dengan pelindungan, hak berkait dengan makan minum, hak berkait dengan keselamatan, hak berkait dengan kesihatan, semua sekali diguna untuk membantu. Dan Sayyidina Umar ni sendiri turun padan. Maknanya untuk pastikan agihan makanan ni kena ke sasaran dan melibatkan semua pihak. Bahkan kalau kita perhati hatta kepada non-Muslim sendiri, orang Yahudi pada masa tu, orang Nasrani pada masa tu juga mendapat hak. Sebab Sayyidina Umar apabila dia mendapat khabar tentang kedatangan hasil mahsul perbendaharaan negara, dia sebut harta ni bukan hak dia. Tapi harta ni sepatutnya dapat dinikmati oleh semua rakyat pada masa itu. Ini yang berlaku di zaman Sayyidina Umar. Dan dalam masa sama, dia juga minta bantuan dengan seluruh wulah dia, pemerintah dia, berpusat di Madinah, dan seluruh kita panggil jajahan takluk negara Islam pada masa itu. Contohnya disebutkan dalam kitab-kitab sirah macam mana Abu Ubaidah Al-Jarrah, dia derma lebih kurang 4,000, kalau kita agak 4,000 kontena trailer penuh dengan makanan. Begitu juga Abu Musa Al-Ash'ari, begitu juga Muawiyah bin Abi Sufyan, begitu juga Amru Al-As, dan disebutkan ada perjalanan darat dan ada lebih kurang perjalanan melalui laut sebanyak 20 kapal yang penuh dengan makanan dan bantuan. Ini diselaraskan oleh Sayyidina Umar dan diagih dengan penuh adil dan menepati sasaran. Dan kalau kita perhati juga, di tahun itu juga Sayyidina Umar tangguh daripada melaksanakan hukuman hudud, kita kata. Maknanya tangguh dulu hukuman. Tidak ada hukuman yang berat. Kerana apa? Kerana rakyat terdesak pada masa itu. Rakyat menderita. Ramai yang mati. Tapi rasanya tidak ada bunuh diri lah. Sekarang ni ada isu bunuh diri. Makna rakyat hidup menderita. Ada kisah macam mana seorang rakyat biasa, dia curi unta, kemudian dia sembelih kerana tak ada makanan. Sepatutnya dijatuhkan hukuman hudud, kerat tangan kita panggil. Tapi Sayyidina Umar kata bukan setakat tidak dijalankan hukuman hudud, bahkan dia pastikan kerugian itu ditanggung oleh majikan dia. Sampai tahap tu. Jadi sebab itulah kita tengok kita beri cadangan sekarang ni bukan masa yang sesuai untuk kita mengenakan undang-undang denda yang berat kepada rakyat. Kita tahu mungkin kesalahan tu satu kesalahan, tetapi mungkin ada cara lain yang lebih baik, yang lebih sesuai dalam keadaan situasi termasuk COVID di negara kita lah. Dan macam mana kita sebut tadi, maknanya Sayyidina Umar bukan setakat pada pemerintahan, bahkan al-aghniya pada masa itu, orang kaya-kaya, kalau kita kata tokoh-tokoh koprak lah. Sebab mereka ni juga sebenarnya kaya ada kaitan rapat dengan kerajaan itu sendiri. Apabila sebut kerajaan, dia berkait rapat dengan rakyat. Masalah lulus tender ke, lulus pinjaman ke, lulus gerai bantuan ke, ada kaitan rapat dengan rakyat. Jadi kalau dia dah merasai nikmat kekayaan dan kemahuan tu, masa inilah masa yang paling sesuai untuk dia tonjolkan kebersamaan dia, solidariti dia untuk membantu rakyat yang terhimpit dengan isu kemiskinan, isu penderitaan tidak ada makan minum. Bahkan Sayyidina Umar pada masa tu, tahun itu, dia takhirkan, dia perlewatkan bayar zakat. Hatta zakat pun diperlewatkan, dah moratorium kita panggil, diperlewatkan. Kerana apa? Kerana nak beri kelegaan kepada bahagia-bahagia tertentu. Ini antara faktor-faktor ataupun perkara-perkara yang dilakukan oleh Sayyidina Umar. Yang penting sekali adalah dalam keadaan rakyat derita ni, kita sebagai pemimpin, kita kena tunjuk kepada rakyat betapa kita ni prihatin. Maknanya biar rakyat sebut kita ni sebagaimana setengah riwayat kata Abdullah bin Abbas minta orang ni sentiasa sebut tentang Sayyidina Umar. Sebab apa? Sebab apabila dia kata kita sebut tentang Sayyidina Umar,
kita akan ingat tentang keadilan yang dilakukan oleh Sayyidina Umar. Dan apabila kita sebut keadilan, kita akan ingat kepada Allah Ta'ala yang Maha Adil. Begitu juga kita sekarang ni, terutamanya kita sebagai pemimpin. Biarlah rakyat sebut kita ni sebagai pemimpin kerana kita ni cakna pada rakyat. Kita tak nak rakyat sebut tentang pemimpin kerana isu pemimpin, isu peribadi yang ada pada pemimpin. Tapi kita nak rakyat sebut tentang pemimpin kerana prihatin dia pada rakyat. Ini yang kita nak. Wallahu a'lam.